untuk calon kita, Datuk Cikgu Azman Nasaruddin, Parlimen Padang Serai. Saya lepas habis ceramah, suara macam ni, suara serak-serak macam ni sampai kelah. Tambah malam ni pula kena mic ni pula, esok pakai tidur pula. Maknanya sepanjang kempen PRU 15 kita turun habis-habisan. Dan alhamdulillah Jerai daripada 539 pada PRU 14 dengan gelombang anak-anak muda, sama dengan kita tidak dapat nafikan bahawa sepanjang kita menjadi ahli parlimen di Jerai, kita turun tak berhenti-berhenti. Masa tu kita turun dengan kita jadi kerajaan. Alhamdulillah, saya merakyatkan Parlimen Jerai. Yang sebelum ni tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebelum PRU 14, Datuk Seri Jamil Khair yang merupakan ahli parlimen masa tu, dia jadi menteri, tapi dia tak boleh selesaikan sebuah masjid pun. Kalau dia buat masjid pun dalam keadaan masjid yang dia katakan terapung sampai lah. Dan antara manifesto dia kali ini, dia letakkan nombor 1, menyelesaikan masjid yang tergendala di zaman dia. Yang dia cuba untuk meletakkan kesalahan, kelambatan, kelewatan kepada parlimen kita pada yang sesi ini. Jadi tuan-tuan, isu-isu yang ada di Jerai, alhamdulillah, dengan saya baru ni, rakyat betul-betul tolak. Sampai kita dapat undi keseluruhan 49,000, hampir 50,000. Daripada yang turun mengundi 89,000. Daripada 105,000 pengundi yang mendaftar, yang turun 79.9%. Dan turun yang pengundi ini adalah hampir kita kata sama dengan PRU yang sebelum ini. Dan alhamdulillah, kita dapat majoriti daripada 539 PRU 14. Kali ini kita dapat 33,000 lebih. Jadi kebangkitan rakyat inilah menyebabkan Perikatan Nasional yang meletakkan slogan bersih, stabil, prihatin, merupakan tanda aras kepada rakyat, terutamanya kepada golongan muda. Yang sebelum ni kita nampak golongan muda ni macam ikut arus, macam tak nak mengundi. Semua tak tahu. Sampai peringkat petang mengundi tu kita nampak peratus mengundi cukup rendah dan cukup membimbangkan. Pada masa yang sama, motor-motor yang bawa bendera, kereta-kereta yang horn bersilih ganti sampai ke malam. Dan ini menandakan bahawa tunjuk perasaan petang tu dalam kalangan anak-anak muda di jalan-jalan raya menunjukkan bahawa peningkatan yang cukup mendadak di seluruh negara. Apapun, kita yang dapat 73 kursi dan insya-Allah dibantu pula dengan Padang Serai P017, Datuk Nasaruddin, Datuk Azman Nasaruddin, Cikgu Man akan berjaya mengukuhkan lagi 74 kursi keseluruhan. Dan insya-Allah tuan-tuan, sampai hari ini apabila berlaku pembentukan kerajaan yang dinamakan kerajaan perpaduan, tapi Mak Maslan sebut kerajaan perpaduan tanpa Perikatan Nasional, ini amat mengelirukan orang. Karena bila sebut kerajaan perpaduan, semestinya tidak lain dan tidak bukan, tidak ada pembangkang. Tetapi entah macam mana, Mak Maslan selalu dia buat silap. Dia pergi sebut kerajaan perpaduan tanpa Perikatan Nasional. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok seperti mana yang kita tahu,
kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan campuran. Dan menambahkan lagi reba dalam kerajaan campuran ni, bila UMNO sendiri yang menjadi kingmaker duduk dalam Pakatan Harapan. Dan bila ada dalam Pakatan Harapan yang macam ni, kita tengok sampai hari ini kabinet tak boleh diumumkan lagi. Dan sampai hari ini Raja Putra sebut sejam 2 jam yang lepas terpaksa bawa keluar Najib pergi ke hospital. Saya petik kata dia lah. Saya petik kata Raja Putra bawa keluar Najib ke hospital untuk bincang lagi tentang kabinet-kabinet yang perlu diberikan kepada kerajaan yang baru ni. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam keadaan kita menang banyak, tiba-tiba kita jadi fakah. Kita menang banyak, tiba-tiba ada orang lain jadi kerajaan. Saya yang biasa jadi kerajaan, yang terima peruntukan yang banyak juga. Saya merasakan bahawa dengan kita jadi pembangkang, kita rasa kita tak dapat peruntukan, maka sudah tentu kita tak sama dengan yang lepas-lepas. Walau macam mana pun, prinsip perjanjian yang manifesto Pakatan Harapan buat, kalau mereka jadi kerajaan, mereka akan bagi sama rata dengan pembangkang sekalipun. Kita tunggu tengok macam mana reformasi yang dilaung-laungkan oleh Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk melaksanakan apa yang dia sebut kepada dalam manifesto dia. Sekejap lagi insya-Allah Datuk Wan Faisal. Tak seorang lagi, Wan Faisal. Yang berhormat Wan Faisal akan datang. Dan saya nak cerita sikitlah dalam parlimen saya bersama beliau. Beliau sebagai Timbalan Menteri Perpaduan. Bila sebut soal-soal perpaduan, tiba-tiba Lim Guang Eng, mewakili DAP, bangkit dalam Dewan. Dia sebut untuk membina perpaduan, saya nak membantah kenyataan Menteri Agama. Dalam nak membina perpaduan, saya nak bantah kenyataan Menteri Agama, disebut oleh Guang Eng dalam Dewan. Kita heran, apa benda yang Guang Eng ni nak bantah Menteri Agama ni? Dia kata saya membantah kenyataan Menteri Agama daripada PAS sebab membantah Oktoberfest. Menteri Agama sebut supaya orang Islam tak hadir majlis-majlis ataupun perayaan-perayaan yang mempunyai dalamnya termasuk arak dan sebagainya. Menasihatkan orang Islam. Tiba-tiba Lim Guang Eng mencelah kepada Timbalan Menteri Wan Mak Faisal, yang berhormat Wan Mak Faisal ni. Dia kata untuk membina perpaduan, pasal apa PAS bantah Oktoberfest. Lebih kurang betul lah dalam Dewan. Maknanya DAP ni, kalau dia ada dalam Dewan, kalau dia ada, sila Datuk, yang berhormat Datuk Seri Razili Jidin, sahabat saya, sila. Tahniah menang Putrajaya. Duduk. Dan DAP, saya ulang balik, kalau dalam parlimen, dia gunakan parlimen untuk campur tangan urusan-urusan umat Islam. Dengan sebab tu Wan Mak Faisal, yang berhormat Wan Mak Faisal sebut bahawa kenyataan Menteri Agama Ustaz Idris Hamad dalam keadaan untuk tidak minta supaya umat Islam tak menyertai Oktoberfest adalah mengikut kepercayaan agama masing-masing. Ikut kepercayaan agama Islam mengharamkan umatnya minum arak, dan Oktoberfest ni salah satu ciri-ciri dia ialah adanya pesta arak. Jadi dia menasihatkan umat Islam. Tiba-tiba DAP Lim Guang Eng bangun mencelah untuk menyatakan bahawa tak setujunya dengan kenyataan Menteri Agama. Inilah buktinya bagaimana DAP cuba campur tangan, sungguh-sungguh dalam urusan umat Islam. Dengan sebab tu PAS
bersatu, yang komitmen dalam Perikatan Nasional ni, kita letakkan slogan kita stabil, prihatin, bersih, dan slogan-slogan ini menunjukkan bahawa rakyat begitu percaya, rakyat begitu yakin, rakyat begitu memahami bahawa Perikatan Nasional satu-satunya gabungan parti yang mendapat tempat di hati rakyat. Dan sekarang ni, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, UMNO hanya ada 27 kursi daripada 30 Barisan Nasional dapat. Dia dapat 27 kursi seluruh Malaysia. Tak pernah lagi sejarah UMNO jadi macam ni. Sebab apa? Penolakan rakyat secara total di banyak negeri. Ni suara tak ada ni, semangat tengok Datuk Razali pun dah ada sebelah. Penolakan rakyat secara total terhadap UMNO yang kita faham. Datuk Razali bila Razali bila bagi perkhidmatan yang cemerlang dalam bidang pendidikan, tak balik Kelantan, tidak bertanding di Kelantan, bertanding di Putrajaya. Di Putrajaya ni, Allahu Akbar, orang elit di Putrajaya ni bukan orang kampung-kampung, tak. Tapi alhamdulillah menang dengan majoriti, mengalahkan Kunan. Memang orang lama, orang tempatan. Jadi pasal apa jadi macam ni? Pasal penolakan terhadap Barisan Nasional ni, terutamanya UMNO, total. Oleh kerana nampak bahawa UMNO ni dah ke penghujung ayat, maka dia gunalah segala cara dia untuk hidup balik. Dia gunalah segala cara dia untuk dia bernafas semula. Walaupun terpaksa berdekap dengan DAP, walaupun terpaksa berdekap dengan golongan-golongan yang kita kata liberal dan sebagainya. Dan mereka rasa tindakan-tindakan ini demi kuasa menyebabkan mereka menghilangkan keyakinan rakyat lagi. InsyaAllah pada PRU 16 gelombang rakyat ini kita akan bawa sampai UMNO Barisan Nasional terus hilang deposit, insyaAllah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu ucapan saya. Dah lebih pada 10 minit dah. Suara pun dah tak ada. Lepas pilihan raya suara dia macam ni, dan pakai mic ni saya ingat tak tahulah lepas ni bila nak lega. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan kita berdoa agar Parlimen Padang Serai juga akan jadi dekat-dekat dah dengan Parlimen Jerai, supaya pengundi dapat mengundi dengan lebih baik lagi. Kalau saya dapat 33,000 majoriti, sini kita dapat 40,000 majoriti, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.